Datuk, susulan daripada pengumuman Datuk pada 29 hari bulan Januari, masih lagi hangat diperkatakan dalam kalangan keluarga waris juga enggan menerimanya kerana mereka kata DCA membuat pengumuman tanpa kehadiran mereka, tanpa diberi maklumkan kepada mereka dan kemudiannya tanpa bukti katanya. Jadi susulan daripada pengumuman itu, apakah langkah yang telah diambil oleh pihak DCA menjelang kenyataan interim yang akan dikeluarkan seperti yang diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan baru-baru ini? Perlu saya terangkan sedikit mengenai dengan apa yang kita buat 29 Januari yang lepas, iaitu Declaration of Accident. Kita faham bahawa setiap pengumuman yang penting perlu diumumkan, perlu dibuatkan kepada the next of kin ataupun keluarga-keluarga masa MH370. Kita pun telah memberitahu Malaysia Airlines, untuk Malaysia Airlines memberitahu kepada setiap next of kin yang adanya pengumuman sedemikian yang akan dilakukan pada 29 Januari 2015. Jadi untuk kenyataan interim ini, kita akan mengenal pasti perkara yang sama dan di keluarga-keluarga masa akan diberitahu mengenai pengumuman kenyataan ini yang dijangka akan dikeluarkan pada hari sempurnanya ulang tahun kehilangan MH370 ini, dan pihak keluarga akan diberitahu lebih dulu sebelum dikeluarkan oleh Badan Penyiasat MH370 ini. Ada kemungkinan satu sesi dialog sendiri akan diadakan oleh pihak Datuk bersama dengan waris untuk menjelaskan dengan lebih lanjut tentang intipati kenyataan interim itu sendiri sekiranya ia terlalu menjurus kepada unsur teknikal dan sebagainya. Saya rasa intipati laporan tersebut perlulah dikeluarkan oleh badan penyiasan tersebut, dan seperti Puan Sedia maklum pun, Ahmad Sedia maklum pun, kerajaan telah membentuk empat jawatankuasa. Satu antara jawatankuasa ialah untuk next of kin itu sendiri atau keluarga mak sendiri, dan jika apa-apa pengumuman ataupun pemberitahuan mengenai perkara sedemikian akan dilakukan oleh jawatankuasa keluarga atau next of kin of MH370. Keluarga mangsa ada memberitahu juga susulan daripada pengumuman Datuk pada 29 Januari bahawa DCA ada memberitahu bahawa pencarian akan dibuat sehingga bulan Mei. Fasa seterusnya akan dimaklumkan nanti. Boleh Datuk sahkan perbincangan yang mungkin telah diadakan bersama dengan waris mengenai fasa pencarian MH370 ini? Fasa pencarian ini adalah fasa di mana pencarian ini dilakukan in the priority area, kawasan yang dikira priority lah, keutamaan, dan luasnya kawasan ini adalah 60,000 km persegi, dan setakat hari ini kita telah 4 kapal yang menjalani pencarian pesawat tersebut telah melakukan sebanyak dalam lingkungan 26,000 km persegi, iaitu lebih kurang 44%. Jadi dijangka insya-Allah sekiranya keadaan cuaca yang baik akan berakhir Mei, dan kita pun telah mengenal pasti perkara ini, dan ketiga-tiga kerajaan Malaysia, Australia dengan kerajaan negara akan berbincang, akan bermesyuarat sebelum itu untuk apakah hala tuju selepas itu, dan apa yang kami akan lakukan ialah untuk mendengar pendapat-pendapat dan analisa pakar-pakar yang membuat analisa yang mengatakan bahawa pesawat itu di Lautan Hindi. Datuk, setahun sudah berlalu. Pada pendapat Datuk, apakah perlunya peranan yang dimainkan oleh kerajaan Malaysia dalam kes ini, kita diasingkan ataupun detach peranan tu daripada apa yang sedang dilakukan ini dengan peranan yang perlu ataupun sedang dimainkan oleh pihak MAS?
mungkin percanggahan peranan yang dimainkan yang mungkin menyukarkan? Tak ada pencanggahan peranan bahawa MAS walaupun mangsa dalam kejadian ini adalah adalah agensi yang perlu memberitahu apa-apakah informasi terbaru kepada family atau keluarga mangsa, dan ini termaktub dalam dokumen IQ sendiri. Dan kerajaan sebagai kerajaan yang bertanggungjawab telah memberi satu platform supaya MAS, telah mengarahkan MAS supaya berbuat demikian dengan cara yang terbaik lah. Love and tender care, orang cakap tu, terbaik kepada keluarga supaya keluarga dapat informasi yang terbaru dan secepat mungkin. Menyentuh mengenai sidang kemuncak ICAO ataupun sidang ICAO di Montreal, Datuk sendiri telah membuat beberapa pengesyoran pada sidang itu. Umum mungkin tidak tahu dengan teliti apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh pihak ICAO susulan kejadian kes MH370. Itulah yang dinyatakan tadi, yang saya nyatakan tadi ialah the real time tracking. Real time tracking ialah satu kaedah yang dapat mengesan pesawat komersial setiap masa di mana berada, dan ICAO telah mempercepatkan kaedah ini, dan insya-Allah pada hujung bulan Ogos 2015 akan keluar satu kenyataan atau peraturan yang baru mengenai real time tracking of commercial aircraft, dan Malaysia telah dijemput sebagai sebuah negara dalam task force tersebut untuk membentuk satu requirement ataupun peraturan dalam kaedah real time tracking ini. Kalau mengikut kenyataan yang dikeluarkan ICAO, Datuk, global standards calling for airlines to report their position automatically every 15 minutes. So sekiranya ini yang dilaksanakan nanti, bermakna setiap 15 minit secara automatik kita boleh kesan pesawat, macam mana di kaedahnya? Itu kaedahnya. Itu yang setiap 15 minit dia akan beritahu pada satelit yang digunakan pakai di manakah aircraft itu berada. Setiap syarikat penerbangan dia ada tata caranya, dan MAS telah ada kontrak dengan Inmarsat dan menggunakan Inmarsat satelit bukan untuk tracking tapi untuk communication. Dan ini boleh digunakan juga untuk di mana aircraft itu berada. Dan kita juga baru-baru ini pun Australia telah mengumumkan satu kerjasama antara Australia, Indonesia dan Malaysia untuk menguji tata cara yang baru juga, dan kita sedang berunding dengan Australia untuk menguji perkara ini, dan ini akan diguna pakai kalau berjaya boleh diguna pakai oleh semua syarikat penerbangan di dunia ini. Datuk, kalau kita nak menyentuh secara teknikal, mungkin sukar untuk difahami umum secara amnya. Dalam kata yang mudah di sini, selepas fasa ini berakhir, 60% kilometer persegi sudah pun selesai, mungkin menjelang bulan 5 ini. Langkah seterusnya yang sepatutnya kalau mengikut SOP, selepas selesainya fasa itu, apa yang sepatutnya dilakukan? Sebelum kita masuki fasa baru, kita kena tahu apakah yang pakar-pakar yang menganalisa the raw data Inmarsat ni, data-data Inmarsat ni, apakah pendapat mereka? Itu yang kita kena dengar dulu sebelum kita pergi ke fasa yang berikutnya. Apabila masyarakat dunia menuding jari kepada Malaysia, pihak DCA juga tidak terkecuali mengatakan tindakan yang diambil itu agak lambat. Apabila kita dimaklumkan tentang kilangan MH370, Datuk terangkan kepada kami sebenarnya proses. Okey, apa yang kami lakukan selepas terjadinya MH370, kan kita telah membuat satu persiapan dalaman, dan apa yang kita kena pasti telah diberitahu, telah dikongsi bersama dengan badan persiasatan ini, dan saya difahamkan dan I'm sure lah
apa yang kita kongsi bersama ni akan dikeluarkan dalam interim report ni, laporan interim ini, dan kita sama-samalah menunggu apa yang dikeluarkan. Kenyataan interim ni 100% telus tu? Yes, 100% telus, because walaupun badan persihatan ini yang independen, diketuai oleh Malaysia, tapi juga dihadiri bersama, dianggota bersama oleh 7 negara yang lain. 7 negara yang lain. China, Australia, US, UK, Singapura, Indonesia dan France. Dan setahun kehilangan MH370 ini tanpa sebarang petunjuk lagi, di pihak DCA sendirilah kesiapsiagaan untuk memastikan apa yang akan dikeluarkan juga dalam kenyataan interim ini bukan sahaja dapat diterima oleh masyarakat umum, waris secara khususnya, tetapi juga untuk memberi penjelasan daripada pelbagai aspek yang mungkin menjadi pertanyaan sebelum ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, laporan interim ini dikeluarkan Badan Persihatan dan DCA memberi kerjasama sepenuhnya apa yang ditanya, apa yang kita lakukan, dan kita akan we will take this as a positive move lah, satu perkara yang positif, dan apa-apa yang dinyatakan dalam yang tersebut yang saya pun tak tahu lagi apa yang dikeluarkan, kita akan membuat apa sajalah penambahbaikan apa yang diperlukan sekiranya ada. So we will take it as a positive move. Tapi setakat ini Datuk yakin, optimis bahawa pusat pencarian itu memang akan kekal sehingga mungkin satu pengumuman baru akan dibuat kelak. Betul, ya. Terima kasih Datuk. Sama. Baik, terima kasih Hanem secara eksklusif temu bual itu tadi yang dapat kami berikan kepada anda, dan terima kasih juga kerana terus bersama kami dalam Lanskap pada malam ini MH370. Dan pastinya saudara, bermula 8 Mac 2014 sehinggalah ke hari ini 363 hari. Saya yakin berbilion manusia dan di seluruh dunia sedang menunggu berita yang sebenarnya. Apa yang terjadi dengan pesawat MH370 laluan Kuala Lumpur, Malaysia ke Beijing, China. Dan pastinya menerusi akhbar, stesen televisyen, portal berita, internet, Facebook dan Twitter, #MH370 dalam Twitter menjadi antara yang trending paling popular sejak seminggu lalu. Tajuk yang dibawakan juga hampir setahun, pengajaran daripada kehilangan MH370, dan sehingga setakat ini apa pengajaran yang kita perolehi? Satu persoalan. Dan selepas 8 Mac ini juga, apa tindakan kerajaan, apa tindakan MAS dan apa tindakan kita sebagai rakyat Malaysia dalam berhadapan dengan situasi MH370 ini? Ya, bagi pihak kerajaan telah mengambil pelbagai langkah. Ya, antaranya itu pun sebulan selepas peristiwa itu, pada 5 April 2014, barulah 4 jawatan kuasa ditubuhkan. Jawatan kuasa itu menyediakan maklumat berkaitan operasi mencari dan menawarkan pelbagai bentuk sokongan, antaranya Jawatan Kuasa Koordinasi Komunikasi dan Media di bawah Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari yang berfungsi sebagai medium komunikasi negara terlibat dalam penyaluran maklumat kepada keluarga dan masyarakat. Jawatan kuasa yang kedua di bawah Datuk Hamzah, ya, memenuhi keperluan dan kebajikan waris penumpang termasuk yang berada di China. Dan itu juga telah pun dinyatakan sebelum ini di laman sawang mh370.com.my. Next of kin, itu akan kita bincangkan pada malam ini. Yang ketiga, kita ada jawatan kuasa yang menyelaras dan menyiapkan laporan siasatan interim dari segi teknikal. Tadi juga Hanem telah menyentuh. Dan akhir sekali, jawatan kuasa kerahan aset yang berfungsi mengurus hal ehwal. Syed, ya, lagi 2 hari cukup setahun. Ada kekesalan. Mungkin ada yang menyatakan saya begitu kasar pada malam ni. Tapi kekasaran saya ni kerana rasa ketidakpuasan hati terhadap maklumat-maklumat. Ya, kalau saya menyentuh mengenai kementerian, ya, di bawah kementerian kita, mungkin saya tak tahu apa tindakan yang akan diambil. Tapi inilah, ya, selepas dilancarkan mh370.gov.my ini, kenyataan yang dinyatakan hanya pada 29 Januari. Saya,
Next of kin, ya, kita akui disediakan untuk waris-waris mangsa. Okey. Kita tidak mempunyai akses untuk melihat apakah hak yang terkandung. Tapi harus kita tahu, di China pun ada waris-waris yang tidak mempunyai akses internet. Adakah mereka mampu mencapai maklumat ini? Apa tindakan Malaysia Airlines? Apa tindakan kerajaan kita? Apa tindakan kerajaan Malaysia? Hari ini, ya, memandangkan 2 hari saja lagi untuk Malaysia Airlines, hanya menyatakan di websitenya, always in my heart. Dan jika saya klik ke pautan terkini, media statement bertarikh Februari 12. Satu lagi artikel yang diberikan hanya pada Ogos 23. Mana yang terkini? Dan kesempatan inilah diambil oleh media-media yang lain memberikan satu sentuhan sanubari, sentuhan kepada NOK ni, next of kin, memberikan apa yang dirasakan. Jadi saya mengharapkan bersama tetamu kita pada malam ini, Syed, memberikan suluhan apakah agaknya sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Kita tak ada wakil MAS pada malam ini, tapi kita pernah bersama sebelum ini yang menyatakan soal kebajikan telah diberikan. Tapi cukup ke, ya, pada peringkat awal $5,000 kemudian ditambah dengan $50,000 kepada keluarga mangsa? Syed, Terlalu banyak soalan yang harus ditelan sekaligus. Kita ada pengerusi Jawatankuasa NOK pada malam ini, Yang Berhormat Datuk Hamzah Zainuddin. Assalamualaikum, Datuk. Timbalan Menteri Luar, terima kasih kerana bersedia bersama kami pada malam ini. Kita tahu sebagai pengerusi NOK ni, pertama sekali banyak istilah-istilah teknikal yang harus kita perkenalkan. NOK itu sendiri, ya, ia sudah menjadi kefahaman umum dengan andaian bahawa rakyat tahu kita merujuk kepada keluarga mangsa. Sebagai pengerusinya, Datuk memposisikan diri sebagai apa? Suara kerajaan, suara mangsa? Bagaimana Datuk memposisikan diri? Terima kasih, Syed. Selepas saya dengar apa yang diperkatakan oleh suami ini, saya rasa banyak perkara yang mungkin bukan hanya pihak media tak tahu, tapi mungkin banyak publik sendiri tidak mengetahui bahawa satu jawatankuasa yang dipengerusikan oleh saya ini adalah jawatankuasa yang telah, walaupun secara rasmi ditubuhkan pada 5 April, tapi sebenarnya tugas saya ini dah bermula pada hari yang pertama bila insiden itu berlaku lagi. Bukan hanya untuk kepentingan NOK, tetapi juga untuk melihat bahawa dari segi diplomasinya di antara Malaysia dan negara-negara lain juga. Kerana saya dipertanggungjawabkan untuk menentukan bahawa koordinasi untuk menentukan bantuan yang datangnya daripada negara-negara luar juga akan kita bersama untuk menentukan semuanya berjalan dengan lebih lancar. Ya. Itu pertama. Okey. Tapi yang pada penting sekali untuk kita mengetahuinya adalah bila kita sebut tentang jawatankuasa NOK ini, kepentingan yang dimaksudkan NOK itu sendiri adalah untuk waris. Ya. Maka sebab itu tugas saya yang utama adalah untuk melihat bahawa waris-waris bukan hanya waris yang ada di Malaysia saja, tapi di seluruh dunia yang terlibat, iaitu 13 negara semuanya. Sebab itu saya dilantik oleh kerana sebagai Timbalan Menteri Luar ni mudah untuk saya bertemu dengan mereka di luar daripada negara Malaysia sendiri. Contohnya di China. Rakyat Cina yang terlibat 153 penumpang semuanya. Itu satu angka yang besar. Maka sudah tentulah kerajaan Cina melihat ianya satu tanggungjawab untuk mereka. Sebab itu bila saya menjadi pengurusinya mudah kerana di sana juga mempunyai satu jawatankuasa yang dipengurusikan juga oleh seorang timbalan menteri luar mereka. Kemudian di Australia juga begitu. Dan di negara-negara lain oleh kerana yang terlibatnya mungkin tidak ramai, maka sebab itulah ianya hanya diberikan melalui embassy mereka yang ada di Malaysia. Jadi kepentingan yang saya katakan tadi nak melihat apa saja yang kita rasa perlu untuk kita berikan bantuan, kita mulakan perjumpaan daripada awal lagi. Pada mulanya masa saya berjumpa, contohnya di Malaysia sendiri, kita berjumpa dengan waris-waris pada awal minggu pertama. Mereka agak garang kerana maklum sajalah ketika itu macam-macam yang kita dengar. Macam-macam teori yang kita dengar. Macam-macam laporan yang kita dengar. Akhirnya
waris-waris ini beranggapan bahawa seolah-olah ada perkara yang kerajaan nak selindung daripada mereka. Maka sebab itu saya sendiri berjumpa dengan mereka dan tegangkan. Walaupun saya tegangkan, tetapi mereka masih lagi beranggapan bahawa apa yang saya cakap itu adalah sesuatu yang tidak telus, yang tidak terbuka. Padahal yang sebenarnya apa yang kita tahu dan apa yang saya sampaikan, itulah yang sebenarnya berlaku. Ya. Itulah yang sebenarnya berita daripada awal sehinggalah hari ini. Maka sebab itu mereka mahu bila kita tubuhkan jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri Komunikasi ini, mereka mahu password diberikan untuk mereka supaya mereka dapat melalui akses untuk mereka terus akses melalui apa saja yang kita masukkan melalui website yang telah pun kita tubuhkan. Maka itu bermakna apa saja permintaan mereka itu kita berikan. Walaupun ada satu ketikanya mereka beranggapan bahawa permintaan mereka, contohnya seperti yang suami kata awal-awal lagi, MAS dah beri bantuan sebanyak $5,000. Apakah ini bantuan kerajaan ataupun bantuan MAS? Cuba kita lihat, yang sebenarnya berlaku adalah kapal terbang Malaysian Airlines System, MAS itu sendiri. Bantuan yang kita nak berikan adalah bantuan secara yang luar daripada apa yang MAS mampu untuk berikan kepada waris-waris tadi. Okey. Kalau 5,000 sudah diberikan, apakah ia mencukupi? Maka di China, mereka menjemput saya 5 kali sebenarnya. Saya berbincang dengan kerajaan China ni sudah 5 kali sehingga hari ini sudah hingga menjadikan satu perkara yang agak rumit pada saya, oleh kerana bila tiap-tiap kali pergi ada saja permintaan yang baru yang dikemukakan. Tetapi kalau kita lihat daripada keseluruhannya, yang mereka ingin tahu adalah di mana kapal terbang itu, waris mereka, di mana kapal terbang itu. Walaupun pengumuman telah pun kita buat. Tadi kita dengar Datuk Azhar kata kita dah buat declaration of accident itu pada 29 Januari. Apakah pengumuman yang kita buat itu boleh diterima oleh mereka? Hari ini kita tahu, kita dengar semua media tahu bahawa ada satu kumpulan daripada China datang sini nak supaya kerajaan tarik balik. Tapi yang sebenarnya cuba kita lihat, apakah penumpang atau waris-waris ini hanya datang daripada negara China ataupun yang saya katakan tadi 13 negara semuanya. Jadi keperluan adalah untuk mereka daripada 13 negara, bukan hanya China. Jadi undang-undang yang ada pada negara-negara lain mungkin berbeza dengan undang-undang yang berada di China. Okay. Contohnya polisi one child policy di China, tapi di negara lain tidak ada. Maka sebab itu perasaan mereka mungkin berbeza dengan apa yang mungkin daripada New Zealand, Australia, contoh. Dia berbeza sikit. Penjelasan Datuk ini membuka kepada banyak persoalan susulan yang harus saya cuba tangani dalam kesempatan yang ada. Kalau kita mengimbas soalan yang Hanim tanyakan kepada Datuk Azhar tadi, suami, sementelahan jawatankuasa ini dipimpin oleh anggota kabinet. Jadi apa demarcation line-nya? Tanggungjawab kerajaan berbanding dengan tanggungjawab MAS sebagai pemilik pesawat. Dalam konteks NOK, apa perimeternya, Datuk? Mungkin seperti yang saya kata tadi. Kalau Datuk Azhar kata bahawa MAS bertanggungjawab untuk melihat apa saja bantuan yang diperlukan mengikut convention ICAO itu, dalam Annex 13 itu, MAS mesti berikan kepada NOK. Tetapi selebihnya, seperti death certificate, seperti pengguaman yang diperlukan oleh mereka, banking, masalah yang ada ditimbulkan, insurance yang ditimbulkan. Mungkin MAS tidak ada kuasa atau authority untuk berbincang dengan agensi-agensi yang lain tadi. Maka di sinilah kerajaan campur tangan untuk membantu. Itu yang sebenarnya. Facilitate sahaja. Facilitate untuk menentukan bahawa
apa yang diperlukan itu boleh kita percepatkan, permudahkan untuk kepentingan NOK itu sendiri. Ya. Kalau setakat nak bincang tentang compensation, bantuan yang MAS berikan mengikut Itu di dalam ruang lingkup MAS. itu sudah ada dalam undang-undang, sudah ada dalam Annex 13 ECO itu sendiri, bahawa sebanyak 175,000 USD sebagai contoh. Itu satu bab yang sudah diambil kira. Tapi ada permintaan lain. Ya. Di negara China mereka kata ini tak cukup. Di mana letaknya? Apakah MAS di situ boleh campur tangan nak menangani masalah ini, atau kerajaan terpaksa masuk tangan untuk berbincang dengan negara China? Ini adalah tanggungjawab saya bersama dengan MAS. Kita bincang dengan MAS apakah setuju untuk saya berikan satu perbincangan yang secara mendalam bersama dengan kerajaan China. Ini saya buat. Saya membayangkan sukarnya kedudukan Datuk Suhaimi, kerana di sana sini saya menjangkakan Datuk harus mewakili suara waris dan bangsa. Di sudut yang lain Datuk meletakkan ini ada perimeternya. This is where we stop. Datuk memakai topi yang mana ni? Mewakili kepentingan suara hasrat hati nurani mangsa, ataupun sesekali kelihatan defensif dalam mengumpulkan kenyataan? Dia kena balance. Dalam waktu yang sama, kalau saya nak menekankan MAS, saya nak beritahu bahawa sebenarnya apa yang MAS dah buat daripada hari pertama, saya tahu. Oleh kerana pada hari yang pertama, MAS hantar dia punya caregivers ke Beijing seramai 40 orang. Okey. Pada hari yang pertama bila insiden itu berlaku. Itu menunjukkan bahawa MAS juga bertanggungjawab sebenarnya. Tetapi mereka di sana oleh kerana perasaan yang berbeza, yang ketika itu marah, yang tak mahu terima hakikatnya, banyak persoalan yang timbul. Akhirnya caregivers yang kita hantar oleh MAS ketika itu sudah rasa takut. Dan di situlah tanggungjawab saya untuk beritahu dan membantu MAS. Dan waktu yang sama, saya juga nak beritahu dengan MAS bahawa beberapa permintaan yang yang diminta oleh waris-waris ini, ada kadang-kadang yang MAS mungkin lewat, mungkin lambat, mungkin terlupa. Itu saya tak pasti. Tapi yang pentingnya saya kena beritahu dengan mereka bahawa MAS, ini tanggungjawab kamu, kamu mesti selesaikan. Dan beberapa tanggungjawab yang saya juga bantu MAS. Kerana MAS kata, Tok, kita tak boleh nak menjawab soalan ini kerana ini adalah soalan teknikal. Jadi saya menjadi koordinatornya untuk menentukan bahawa okey, yang ini mungkin saya bawa dalam mesyuarat high level technical committee yang kita buat supaya segala persoalan yang ditimbulkan, sama ada oleh waris, sama ada oleh media, sama ada siapa-siapa saja, boleh kita berbincangkan dalam itu, dan kita serahkan pada MAS untuk menjawab kepada waris. Dua soalan saya perhatikan. Saya nyatakan tentang soal parameter. Jadi saya nak tukar. Parameter tu bagi saya belum mendapat kepuasan jawapan daripada Datuk. Tapi dari segi peratusannya, berapa peratusan kerajaan membantu, berapa peratusan yang Datuk lihat MAS membantu NOK ni? Secara mudah je, bagi peratusan saja, Datuk. Susah saya nak sebab saya dah kata tadi, kita kena balance. Mungkin 50-50. Kerana kebanyakannya apa yang MAS buat itu adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan dan MAS mesti buat. Peruntukan undang-undangnya ada? Ada. Manakala apa yang kerajaan buat adalah kerana ihsan, keprihatinan saya kerajaan. melihat menerusi jawapan yang Datuk berikan, kerajaan mendahului MAS. Itu jelas. Datuk setuju? Okey. Tapi Datuk, apa yang dipaparkan sebenarnya bagi waris mangsa MH370 ini dinyatakan bingung. Kenapa pihak berkuasa Malaysia pastinya merujuk kepada pihak kerajaan berdiri untuk buat pengumuman, sedangkan kerja ini ketika pengumuman yang dinyatakan pada Januari lalu seolah-olah tergesa-gesa, tidak menanti. Jadi walaupun bantuan diberikan oleh pihak kerajaan, tapi waris masih tidak rasa puas. Bantuan yang kita berikan ini untuk kepentingan waris. Tetapi bila kita bercakap dari segi pengumuman, declaration of accident itu, waris ini terbagi kepada 3. Satu kumpulan yang boleh menerima hakikat. Satu kumpulan yang masih lagi tidak mahu langsung untuk menerimanya. Dan satu kumpulan lagi yang mungkin
terima pun boleh, tak terima pun boleh. Ada 3 kumpulan di sini. Kumpulan yang kata apa yang kerajaan sibuk nak mengumumkan ini, saya nak beritahu sebenarnya bukan kita nak umumkan, tetapi seperti yang Datuk Azhar kata tadi, sesuatu pengumuman yang nak kita buat mesti diterima oleh 3 negara tadi. Pertama, negara China yang kita dah bersetuju. Kedua, Australia yang sebenarnya menjadi ketua dalam penyiasatan yang berlaku di Lautan Hindi itu sendiri. Maka ketiga-tiga ini duduk berbincang dan mengaku bahawa apakah sudah sampai masanya untuk kita umumkan. Kerana ada kumpulan waris yang sudah mahu terima hakikat itu, mereka hendakkan sesuatu. Kerana nak teruskan kehidupan mereka. Dan mereka hendak supaya kerajaan umumkan. Ada satu kumpulan kata tak payah umumkan. Ada yang satu kumpulan kata umum pun tak apa, tak umum pun tak apa. Dan akhirnya kita ambil keputusan, 3 negara mengatakan, baiklah, oleh kerana mengikut perundangan ICAO itu sendiri, jelas bahawa kita boleh umumkan dan bila masanya terpulang kepada kita untuk menentukan masanya. Dan masanya sudah sampai ketika itu dan kita nak umumkan. Itulah yang berlaku sebenarnya. Okey, dalam waris-waris ni, saya melihat ada wira-wira juga yang memperjuangkan nasib mereka. Intan salah seorangnya, Datuk. Dan kemudian Kelly juga antara yang terus berusaha dan yakin dan akan mahu terus berjuang tentang nasib keluarganya. Apa yang kerajaan berikan kepada 2 wira dalam memperjuangkan nasib waris-waris ini? Bukankah kerajaan itu sendiri adalah merupakan wira untuk memperjuangkan kepada mereka juga? Ini yang sebenarnya, suami. Bukan mereka yang menjadi wira, tetapi mereka nak menentukan supaya kerajaan tidak berhenti daripada melakukan tanggungjawab untuk mencari kapal terbang yang hilang. Itu sudah pun diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri, telah diumumkan oleh Datuk Seri Shah dan hari ini telah juga diumumkan oleh Menteri MOT Datuk Seri Liao sendiri. Maka tak timbul sama ada kita tak perjuangkan untuk mencari sebab, untuk mencari di mana kapal terbang. Itu semua adalah perkara yang telah pun kita umumkan lebih awal lagi. Sehingga hari ini belum ada satu statement yang dikeluarkan oleh kerajaan mengatakan kita tidak akan mencari kapal terbang itu. Jadi tak adil kalau mereka kata mereka lah yang memperjuangkan untuk terus mencarinya. Oleh kerana kerajaan melalui Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pun telah umumkan bahawa kita akan cuba untuk mencari dan kita yakin bahawa kita akan mencapai kejayaan apabila kita terus mencari secara ikhlas. Saya ingin memegang kemas status quo Datuk sebagai pengerusi jawatankuasa NOK itu kerana nampaknya pemberatnya banyak diberikan kepada waris dari negara China. Mungkin kerana jumlah yang besar itu. Tetapi kita harus juga melihat, Datuk mengatakan ada 3 kelompok waris ini. Banyak negara lain yang terlibat. Jadi apakah sentimennya sama? Terbelah 3 bagi setiap negara? Bagaimana Datuk? Yang saya golongkan kepada 3 ini, saya tak berikan hanya semata-mata sama ada ianya daripada Malaysia, China atau 13 negara keseluruhan. Tapi saya rangkumkan semua kerana yang jadi masalah sangat hari ini di negara China kerana polisi one child policy itu yang menyebabkan mereka tertekan. Sensitifnya kalau kita mengatakan waris mereka yang tersayang itu sudah tiada lagi. Mereka tidak mahu dengar. Pada mereka, jangan sekali-kali keluarkan perkataan itu. Tetapi kita di Malaysia ni sudah mula hari ini saya nampak. Contohnya beberapa kumpulan menjemput saya besok hari untuk meraihkan atau hari remembrance yang mereka kata, memperingat keluarga yang disayangi. Itu sudah nampak bahawa ada penerimaan di satu kumpulan yang berada di Malaysia ini. Alhamdulillah. Kerana saya telah jelaskan kepada mereka, sesiapa pun sama ada Kelly yang seperti suami beritahu itu, dia dah berjumpa dengan saya. Dia warga negara China. Berjumpa dengan saya dah 2 kali bertemu dan saya jelaskan
bila berjumpa dengan saya, dia bersetuju. Tapi mungkin selepas itu bertemu dengan kawan-kawan yang lain, akhirnya dia juga kembali dengan sentimen yang mengatakan seolah-olah pengumuman ini tidak boleh dibuat. Tetapi kumpulan yang lain, saya nak katakan, sama ada daripada kumpulan daripada golongan orang Islam yang mungkin menerima hakikat qada dan qadar, lebih mudah saya jelaskan, dan juga kumpulan yang bukan beragama Islam ini juga dah jumpa dengan saya, dan akhirnya bila saya berikan penjelasan, mereka dapat menerima kerana saya tegaskan bahawa kerajaan bersedia untuk membantu mereka. Ini yang mereka mahu dengar sebenarnya. Cuma bila kita nak sampaikan dalam satu kumpulan yang besar ni, kadang-kadang kala bila dah ramai ni, seorang bangun berteriak, akhirnya yang lain pun ikut sekali. Terhimbau Jadi sama, itu Okey, itu yang menyulitkan kita kita. mengimbas Suhaimi menjelang setahun insiden MH370 ini, dan tadi juga banyak sewaktu Hanim bertanya berkait dengan laporan interim, kenyataan interim ini. Kita akan mula berenjak ke situ untuk melihat apa yang bakal kita hadapi, apa yang bakal kita dengar nanti sementara laporan itu akan keluar bersama pengurusi jawatankuasa NOK. Suhaimi, kita Dan lihat dahulu. kalau kita ingat, malah kalau saya ingat sendiri, saya pernah nyatakan kalau kita nak menjaga hati, kita perlu mendekati. Dan bagi pihak kerajaan pada malam ini, mengubah persepsi saya, banyak sebenarnya yang kerajaan telah lakukan cuma tak dijelaskan, dan pada malam ini telah pun jelas dan terang. Cuma dari pihak MAS masih lagi saya perlu bongkar dan mendapatkan maklumat lebih kepada Datuk sebentar nanti. Kita berehat seketika dan talian kami buka, saudara, selepas ini. Baik, kembali dalam Lanskap pada malam ini, saudara, masih lagi berkisah mengenai MH370. 2 hari lagi genap pesawat malang MH370 ini hilang tak apa dikesan sehingga ke hari ini. Jadi kita teruskan. Malah sebelum itu 03 22 82 9062 itu talian yang anda boleh hubungi kami untuk berinteraksi terus bersama Datuk. Jadi saya tanyakan tadi, Datuk, dalam minit-minit berbaki ni banyak sekali sebenarnya yang cuba saya selongkar dan geledah. Tadi kita dengar tentang kenyataan interim. Ini merupakan satu peruntukan di bawah ICAO bahawa lengkap setahun maka laporan akan dikeluarkan. Sesekali disebut kenyataan interim, sesekali disebut laporan interim. Mungkin ada ramai audiens yang menonton kita, termasuk NOK yang menanti-nantikan apa sebenarnya laporan ini dan apa jangkaan kita, siapa yang menyediakannya dan apa kesannya selepas itu. Sebenarnya dalam perundangan itu sendiri, dalam convention mengatakan sampai 1 tahun sudah mesti ada satu laporan interim dikeluarkan. Dan pada hemat saya lah, saya rasa oleh kerana kerajaan tidak mengetahui sehingga hari terakhir, mungkin besok hari contoh pengumuman akan jadi pengumuman itu adalah kenyataan interimnya, kenyataan interim untuk dikeluarkan juga laporannya selepas itu. InsyaAllah saya rasa itu akan mereka bersedia untuk keluarkannya. Sebab itu Datuk Azhar sendiri yakin bahawa sudah ada satu kenyataan yang akan dibuat oleh Independent Investigation Team yang diketuai oleh daripada pihak salah seorang daripada bekas pegawai kita dahulu. Itu saya difahamkan bersama dengan negara-negara lain. Itu satu pasukan yang mereka sendiri keluarkan secara independen. Tapi laporan yang sebenarnya saya tak tahu. Mungkin lebih tebal daripada statement kenyataan yang dikeluarkan. Sebagai pengurusi jawatankuasa NOK, pastinya NOK ini sudah bertemu dengan Datuk dan menyatakan harapan mereka tentang laporan ini nanti. Expectation mereka. Dalam perbincangan masa awal dulu, mereka mengatakan mereka bersedia selepas 1 tahun akan keluarkan kenyataan ini. Dan saya pasti banyak perkara yang telah pun mereka bincang kerana daripada penyiasatan yang mereka buat. Mereka bertemu dengan banyak-banyak kumpulan dan akhirnya mesti ada perkara yang boleh saya sendiri tak tahu hari ini, tapi kalau saya jangkakan satu laporan yang
dari segi kepentingan untuk melihat bahawa kapal terbang itu sebab apa terjadi sebegitu rupa, mungkin ada di situ. Ataupun mungkin tak sampai lagi mencukupi penyiasatan yang mereka tak buat dan boleh mengaku apa yang telah pun berlaku. Itu semua saya tak tahu, tak pasti. Tapi yang kita pasti, kenyataan akan mereka keluarkan. Datuk membedak-bedakkan tadi kepada 3 kelompok yang menerima, yang tidak menerima dan yang atas pagar. Nanti interim ini apakah terubat konsolidate ketiga-tiga belah ini ataupun kemungkinan-kemungkinannya bagaimana tu? Yang pentingnya kepada saya lah, dan saya nak beritahu kepada semua waris, yang pentingnya kepada kita adalah kita sentiasa bersedia untuk mencari penyelesaian. Jadi masa bila saya tak tahu, suami saya tak tahu. Kalau Datuk Azhar kata tadi, sehingga bulan 5 ini dia percaya, yakin bahawa penyiasatan yang dibuat oleh GACC di Australia itu akan dapat sekurang-kurangnya sedikit maklumat yang boleh memberikan kelegaan kepada kita semua. Sama ada itu betul ataupun tidak, kita tak tahu. Tetapi itulah kontrak yang telah pun kita berikan kepada mereka sehingga bulan 5. Selepas itu, seperti juga Datuk Azhar kata tadi, kita akan berbincang sekali lagi. China, Malaysia dan Australia, kita duduk sekali lagi dan bincang apa yang kita nak buat. Kalau ketika itu atau sebelum itu kita sudah dapat menerima bukti-bukti yang nyata, alhamdulillah. Tapi kalau belum, apa yang masalahnya Datuk, kerana komitmen suami kalau kita ingat diberikan sendiri oleh anggota kabinet, mengatakan akan cari sampai dapat. Keyakinan begitu tinggi, 99% akan temui. Kita melakukan tindakan yang betul, akan terus mencari walaupun kita berseorangan. Apakah saya nakal di sini? Sesekali nak juga peranan suami itu. Tapi apakah kita masih pegang kepada janji-janji itu? Pasal apa pula kita nak mungkir janji? Sebab yang saya dah katakan tadi, kita akan sentiasa cuba untuk mencari penyelesaian kepada insiden ini, tragedi ini. Tapi sampai bila? Kalau kita perhatikan apa yang berlaku di France, kapal terbang Air France sebagai contoh, walaupun mereka tahu di mana jatuhnya kapal terbang, tetapi 2 tahun selepas itu baru mereka dapat boleh bawa naik dan menjumpai black box itu sendiri. Dan dalamnya, saya nak beritahu, lautan Hindi itu 2-3 kali lebih dalam daripada yang terhempasnya Air France. Jadi itu menunjukkan bahawa kalau itu 2 tahun, kita hanya baru 1 tahun, mungkin ada 1 tahun lagi kita akan sentiasa mencari. Tetapi itu kalau kita bandingkan dengan apa yang berlaku dengan Air France. Tapi selepas itu, apa lagi yang perlu kita buat? Saya juga nak beritahu, dalam masa 2 tahun, Air France belanja hampir 150 juta ringgit. Dan manakala kita sehingga hari ini sudah juga berbelanja yang agak besar. Jadi, nak tunggu sampai bila? Itu terpulanglah. Walaupun sudah ada kenyataan-kenyataan seolah-olah letih kita nak mencarinya, tapi oleh kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa kita mesti mencuba untuk mencari dan mendapatkan penyelesaian kerana kita sayangkan kepada apa yang diminta oleh waris-waris itu sendiri. Jika, kalau mungkin, ini menggambarkan serba kemungkinan, Datuk. Dalam laporan interim yang kita tak tahu, mungkin esok lusa tulat langkat akan diumumkan. Jika laporan interim itu sedikit sebanyak menyentuh akan ada kebenarannya dengan kaitan-kaitan konspirasi, teori, kononnya teori Sharifah Sofia dan pelbagai lagi kekhilafan mungkin dari segi juruterbang, anak kapal dan pelbagai lagi andaian pada peringkat awal yang diberikan. Bagaimana untuk jawatankuasa Datuk sendiri berhadapan jika salah satu atau beberapa lagi konspirasi teori ini ada kebenarannya yang telah dikenal pasti pada peringkat awalnya dan dapat dikesan dalam laporan interimnya? Bagaimana, Datuk? Saya nak beritahulah suami. Inilah yang menyebabkan ada kumpulan waris-waris yang masih lagi tidak mahu menerima hakikat bahawa kapal terbang itu seperti yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan dahulu, ended
berakhir di Lautan Hindi. Karena inilah teori-teori yang dibangkitkan oleh orang macam suami ni yang mengatakan seolah-olah teori ini mungkin ada kebenarannya. Sebenarnya apa yang kita buat hari ini adalah secara profesional. Kita menggabungkan expert yang ada di dunia hari ini. Bukan seorang, bukan dua. Ianya datang daripada negara-negara yang maju, yang besar. Daripada Amerika, daripada Australia, daripada France, daripada UK. Ini semua adalah satu kumpulan yang sebenarnya bertanggungjawab untuk membantu dan menyelesaikan segala masalah, segala apa yang dipersoalkan oleh dunia hari ini. Dan pada saya, oleh kerana ini adalah kali pertama yang berlaku yang sebegini rupa, ia adalah merupakan satu misteri. Apakah satu kapal terbang yang begitu besar boleh hilang tanpa mana-mana bukti sekalipun? Itu menyebabkan teori-teori ini adalah semata-mata kerana ada orang merasakan dia lebih tahu daripada expert yang ada. Tapi kalau kita bandingkan mereka yang buat teori itu dengan expert yang ada dengan kita, pengalaman expert yang berada dengan kita ini kalau dikumpulkan semuanya berjumlah sudah beratusan tahun daripada pengalaman seorang demi seorang expert yang ada kalau digabungkan. Ini menunjukkan bahawa keputusan yang kerajaan buat dengan mengambil mereka dan bersetuju dengan pendapat mereka adalah sesuatu yang saya anggap sebagai jalan profesional yang paling baik buat setakat hari ini. Apa yang kita lakukan ini adalah merupakan rujukan kepada pengalaman dan juga pengetahuan terbaik dunia. Ya. Bukan kita secara individu. Kalau boleh saya letakkan soalan suami itu dalam konteks yang sedikit berbeza, Datuk. Kita, oleh kerana laporan interim ini adalah merupakan satu yang mandatori mengikut perundangan konvensyen yang ada, ia dilakukan oleh pihak yang bebas. Dan kita memperakukan kebebasannya itu kerana tidak ada campur tangan kerajaan dalam mewarnainya. Apa kala ianya tidak memihak, Datuk sebagai pengerusi jawatankuasa NOK harus menggigit keputusan ini, dan bagaimana langkah berikutnya sekiranya ia menjadi Pandora Box yang kemudiannya merentit kembali keluarlah. Itu baru Suhaimi seorang, Datuk. Di luar sana ramai lagi. Saya bersama dengan waris. Maka bermakna kalau sesuatu yang dipertanggungjawabkan oleh mana-mana, sama ada MAS itu sendiri atau agensi kerajaan yang terlibat, kalau ia memerlukan sesuatu yang mesti diambil tindakan oleh mereka, saya tetap bersama dengan waris nak melihat bahawa laporan yang diberikan mesti diambil kira dan tindakan oleh mereka yang terpabit. Itu pada saya, dan saya akan bersetuju dengan NOK dan akan teruskan bersama untuk melihat bahawa laporan itu diterima dan tindakan diambil oleh mereka. Saya menjangkakan, Datuk, audiens yang menonton malam ini mungkin terbelah kepada tiga. Pertamanya NOK pastinya. Public at large, masyarakat yang sedang menanti-nantikan macam-macam teori diwakili oleh Suhaimi salah seorangnya. Antarabangsa juga melihat bagaimana respon kita sebagai negara pemilik pesawat, penanggungjawab, caretakers kepada ini. Respon kita kepada antarabangsa menantikan laporan ini nanti, Datuk. Ini yang susah saya nak jawab, oleh kerana saya dah kata tadi, laporan ini arm's length. Tak ada kena-mengena dengan kerajaan. Okey. Dan saya rasa banyak persoalan-persoalan yang timbul. Mengapa tak buat A, mengapa tak buat B, mengapa tak buat C. Ini adalah perkara biasa yang ditimbulkan oleh the investigation team. Mana-mana aksiden yang berlaku sebelum ini pun perkara yang sama ditimbulkan. Akhirnya kita mengambil tindakan dan memperbaiki. Dari segi industri itu sendiri, dia boleh memberikan impak yang lebih berguna kepada seluruh dunia, kerana inilah akan memperbetulkan polisi-polisi industri penerbangan di seluruh dunia. Dan walaupun dunia melihat nak menunggu-nunggu, tapi saya pasti kerajaan juga adalah sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Kalau kita terpaksa perbetulkan sesuatu, saya rasa apa salahnya untuk kita perbetulkan untuk masa depan industri itu sendiri. Selepas tahun, Datuk, mempengerusikan jawatankuasa NOK ni. Jadi saya yakin learning curve Datuk begitu curam sekali. Dalam minit yang terakhir, Datuk, bagaimana Datuk boleh rumuskan pengalaman setahun itu memimpin dalam keadaan krisis yang sebegini besar? Ini satu pengalaman yang mungkin dah tidak boleh dibeli di mana-mana.
ataupun tidak boleh dipelajari di mana-mana. Tapi saya nak beritahu, pengalaman saya nak melihat, saya dapat daripada apa yang berlaku ni. Pertamanya, tentang industri itu keseluruhannya. Kedua, nak melihat perasaan manusia. Lebih mudah kalau kita kata, bukannya senang untuk menjaga seorang manusia, tetapi nak menjaga manusia mengalami masalah ini lagilah susah. Itu perkara yang telah pun saya lihat. Bercampur pula dengan kedudukan perundangan dari segi diplomasi di antara kerajaan Malaysia dan kerajaan yang lain yang terlibat, negara-negara mangsa tersebut. Ini juga adalah merupakan satu pengalaman yang akan saya hargai dan akan saya bawa dan sehingga akhir hayat saya sendiri. Mesej Datuk kepada NOK. Itulah yang saya nak sampaikan kepada NOK. Saya sendiri sebagai pengurusinya ingin mengucapkan dalam sudah sampai setahun saya rasa kita nak melihat bahawa mereka akan teruskan kehidupan masa depan mereka. Maka sebab itu saya bertanggungjawab pada hari ini untuk mengucapkan kalau boleh kepada mereka yang boleh terima condolence saya, takziah saya kepada mereka dan simpati saya kepada mereka kerana maklum sajalah bukannya mudah untuk menerima hakikat bahawa kehilangan waris yang penuh dengan persoalan sebegini. Kesayangan itu sudah mungkin hilang dan kita tak tahu di mana letaknya. Hari-hari yang mendatang ni suami adalah hari-hari yang besar buat pengurusi jawatankuasa NOK, pastinya menantikan laporan ini. Ya, sedikit saya sebelum kita melaburkan tirai, CNN International memberikan tweetnya, "Every day is difficult, we don't know what happened." Dan pastinya bagi waris, persoalan bertambah, jawapan belum diperolehi. Dan bagi Time.com, MH370 for Chinese families, fading hope and little help. 1 year on MH. Ya, kami mengesyorkan kepada penonton untuk terus terpaku bersama RTM TV1 untuk mendapatkan laporan mutakhirnya. Kita akan memberikan laporannya suami ya, secara mutakhir dan pastinya akan ada banyak soalan-soalan yang harus kita jawab bersama. Apakah kemungkinannya untuk Datuk tampil semula? Datuk harus bersabar dengan kami, Datuk. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk kerana sempat bersama. Jangan lupa untuk terus bersama RTM. Terima kasih kerana kesetiaan anda. Assalamualaikum. Salam muhibah. Terima kasih.